واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur malam ini kita meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-21. InsyaAllah malam ini kita sambung syarahan kitab Aqidah, yakni kitab yang kedua daripada 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kita mengharapkan agar majlis kita pada malam ini sekurang-kurangnya menjadi jambatan kepada bertambahnya kasih sayang Allah kepada kita, menjadi jambatan kepada bertambahnya kasih sayang Allah kepada kita, lalu dimurahkannya rezeki kita, disihatkannya rohani dan disihatkannya jasmani kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan dipanjangkan umur kita dalam peningkatan makam-makam kerohanian. Kita mengharapkan juga agar majlis kita pada malam ini menjadi jambatan kepada bertambahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi jambatan kepada meningkatnya pemahaman kita khususnya dalam hal ihwal agama, dan berganda-ganda amal-amal soleh kita. Tuan-tuan yang dimuliakan, Imam Al-Ghazali ini dia ada banyak kitab, dan antara kitab-kitab dia ada kitab-kitab yang hebat, yang sangat hebat, yang luar biasa. Antaranya kitab Ihya Ulumuddin ini sendiri, kitab Mishkatul Anwar, kitab Ar-Risalah Laduniyah, kitab Tahfudz Al-Falasifah, kitab Iqtisad fil I'tiqad, kitab Kimia As-Sa'adah dan lain-lain. Kitab-kitab ini susah kita nak dapat pengajiannya, dan jarang-jarang kita dapat jumpa orang-orang yang mengajarkan kitab ini. Dalam kuliah yang lepas, kita mengadakan satu sesi khas membicarakan tentang kitab Mishkatul Anwar. Kuliah kita 2 bulan yang sudah sebelum bulan Ramadan, kitab Mishkatul Anwar. Kitab Mishkat Al-Anwar ini sebenarnya dia Imam Al-Ghazali dia mensyarahkan, kalau tak salah saya, 2 ayat di dalam surah An-Nur, dalam surah Cahaya. 2 ayat saja dia syarahkan, dia tafsirkan, dia huraikan sampai menjadi sebuah kitab. Dan isi kandungan kitab dia memang hebat, tak ada dalam kitab-kitab yang lain. Itu slot khas kita dalam kuliah kita sebelum ini. Jadi kita imbas sikit daripada isi kandungan slot khas kita itu. Kitab Mishkat Al-Anwar ini dia membicarakan tentang nur, tentang cahaya. Kita sentuh sikit-sikit lah, apa itu ataupun siapa itu cahaya atas cahaya, apa atau siapa cahaya segala cahaya, apa atau siapa cahaya sebenar cahaya. Seterusnya kita juga ada sentuh apakah matahari bagi mata kepala. Jadi jawapan ringkasnya matahari yang di langit itulah. Itulah matahari kepada mata yang di kepala kita. Apakah matahari kepada mata hati kita? Mata hati kita pun ada matahari dia juga, penyuluh dia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, matahari kepada mata hati kita ni ialah Al-Quran, kitab Allah, wahyu. Kemudian kita ada sentuh setebal manakah, sebanyak manakah hijab-hijab antara kita dengan Allah. Ya, antara kita dengan Allah ni ada hijab-hijab. Lain orang biasanya lain ketebalan, kejauhan, kebanyakan hijab-hijab dia tu. Macam mana cara nak menyingkap hijab-hijab ini? Dan mengapa sangat penting pelajaran dan amalan yang berkaitan dengan hijab-hijab antara makhluk dengan Allah? Jadi sebenarnya kalau kita tahu tentang hijab-hijab ini, selok belok dia,
maka mudahlah sikit kita nak menyingkap hijab-hijab ini dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Seandainya kita tak tahu, perjalanannya tu susah sikit dan kadang-kadang jadi susah banyak. Contohlah, sebagai contoh yang mudah, kita nak bertemu dengan raja di dalam istana dia. Kita masuk dalam istana, orang kata nak jumpa dengan raja ni ada 70,000 tabir, 70,000 tirai. Nak kena selak satu tirai. Dan nak singkap satu-satu tirai itu ada dugaan-dugaan dia. Nak kena lepasi pengawal-pengawal dia, ada masalah-masalah dia lah. Jadi kalau kita tahu tentang tirai-tirai itu dan cara-cara nak menyingkap tirai-tirai itu, perjalanan kita kepada raja tu mudah sikit. Dan banyak tirai yang kita boleh singkap. Sekiranya kita tak tahu, perjalanan kita akan jadi susah. Jadi lambat, jadi susah. Hari itu kita ada bagi tahu, nak menyingkap tirai-tirai ini, dia kena menggunakan kekuatan mata batin, kekuatan mata hati. Dengan kekuatan anggota zahir kita, dia tak dapat nak singkap hijab-hijab ni. Jadi nak menyingkap dia itu, antaranya kita kena membersihkan hati kita, menundukkan sifat-sifat mazmumah. Apabila dia dah bersih, kita boleh gilap dia dan dia dapat menangkap apa-apa yang Allah pancarkan daripada kerajaannya. Allah pancarkan dari alam ghaib sana, Allah pancarkan dari alam malakut sana kepada kita. Sebenarnya Allah sentiasa dia pancarkan maklumat-maklumat ni kepada kita dari alam ghaib sana. Cuma disebabkan baiduri hati kita ni dia bersalut dengan kekotoran-kekotoran, sifat-sifat mazmumah, dosa-dosa, jadi dia tak dapat nak tangkap. Siapa yang boleh tangkap apa-apa yang dipancarkan oleh Tuhan ni dan dapat tangkap banyak, maka dia mudah nak singkap hijab-hijab antara makhluk dengan Allah. Jadi hati kita ini tuan-tuan seumpama batu baiduri. Batu baiduri ini biasanya dia jernih. Bila kita potong, biasa dalam bentuk bujur telur, jernih dan kebiru-biruan. Kita letak di mana pun, dia akan menangkap warna-warna yang ada sekeliling dia dan dia pancarkan pada diri dia sendiri dan nampak cantik batu baiduri itu. Kalau sekeliling dia tu gelap, dia tak boleh nak pancar apa-apa. Dan kalau dia itu sendiri bersalut dengan debu-debu, dengan selut-selut, dengan karat-karat, kita pancarkan apa pun dia tak boleh nak tangkap. Jadi hati kita tu macam tu lah. Sebab tu kita jadi sukar nak singkap hijab-hijab ni. Kerana hati kita, baiduri hati kita tu bersalut dengan kekotoran-kekotoran. Bila Allah hantar kita ke alam makhluk ni, Allah dah sentiasa pancarkan, tak pernah putus pancaran-pancaran daripada alam ghaib sana. Maklumat-maklumat tentang dia, tentang kerajaan dia, semua dia sentiasa pancarkan. Cuma kita yang tak dapat nak tangkap kerana masalah hati kita tadi. Baiduri hati kita tadi tidak bersih, bersalut dengan kekotoran-kekotoran, sifat-sifat mazmumah dan dosa-dosa. Jadi kalau kata mata, masalah mata dia ada doktor dia, ada tabib dia, ada kaedah-kaedah nak merawat mata yang bermasalah, dan ada kaedah-kaedah nak menjaga kesihatan mata. Begitu juga dengan telinga. Telinga kita, dia ada tabib dia, ada doktor dia, ada pakar dia, ada ubat yang khusus untuk telinga sekiranya bermasalah. Ada kaedah-kaedah merawat telinga, dan ada tips-tips nak menjaga kesihatan telinga. Yang tu yang luaran. Yang organ dalaman pun sama. Baik buah pinggang, daging jantung, daging hati, dia ada doktor dia yang spesialis bahagian itu. Dan ada ubat yang tertentu untuk merawat penyakit organ-organ tu dengan sukatan-sukatan yang tertentu. Ada kaedah-kaedah nak merawatnya, nak merawat jantung, daging hati, usus-usus semua, buah pinggang semua. Dan ada juga tips-tips nak menjaga kesihatannya.
Kalau semua itu ada doktornya, ada dia punya ubat yang tertentu, sukatan yang tertentu, ada dia punya kaedah-kaedah nak merawat, kaedah-kaedah nak menjaga kesihatan. Hati kita yang dalam pun ada juga. Hati yang dimaksudkan di sini bukanlah daging hati itu, tapi hati yang tak nampak, iaitu diri kita yang asal. Anggota badan kita ni sebagai kenderaan, sebagai tumpangan. Diri kita yang asal tu dia bukan ada anggota tubuh. Allah tiupkan masuk ke dalam jasad kita ni, yang itulah diri kita yang asal. Dia itu raja. Dia memerintah segala tangan, segala kaki, seluruh badan kita dia memerintah. Jadi yang kita maksudkan sekarang hati yang tu. Bukannya daging hati ke daging jantung, kolbu tu bukan. Oleh kerana anggota luaran dan juga anggota dalaman ada doktor dia, maka hati yang itu pun dia ada tabib dia. Ada doktor dia. Ada ubat dia. Kalau hati ni bermasalah begini, ada ubat dia. Ada sukatan-sukatan tertentu, ada kaedah-kaedah nak merawat, ada kaedah-kaedah nak menjaga kesihatan hati yang dalam tu, iaitu diri kita yang asal. Jadi apabila kita bersihkan hati ni, sucikan hati ni, dia seumpama cermin. Kita letak di mana pun dia boleh tangkap. Jadi hati kita ini apabila dia bersih, banyak bersih, dia boleh tangkap banyak maklumat daripada alam ghaib sana, yang terus menerus dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada kita tahu lah. Dia hantar kita ke alam makhluk ni, dia dah pancar. Sampailah sekarang sentiasa duk pancar, tapi kita masih tak dapat kan. Sebahagian orang dia dapat sikit-sikit, ada orang dapat banyak. Jadi orang yang dapat banyak ni, maksudnya dia dah singkap banyak tabir, banyak hijab. Sebenarnya sepanjang hayat kita ini, kita mencari cahaya. Kita menuju kepada cahaya, menuju kepada nur. Cuma masalahnya, tahukah kita tadi yang kita sebut cahaya atas cahaya, cahaya segala cahaya, cahaya sebenar cahaya. Adakah kita rajin baca surah cahaya tu, surah An-Nur tu? Adakah kita tahu isi kandungan surah An-Nur? Dan adakah kita ni selalu baca doa cahaya? Doa menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alni nura. Kita minta kepada Allah, jadikanlah qalbu, hati kita, bukan daging tu, hati yang diri kita sebenar tadi, cahaya. Jadikanlah penglihatan kita cahaya, jadikanlah pendengaran kita cahaya. Di kananku cahaya, kiri kita cahaya, atas kita cahaya, bawah cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, kita sendiri pun cahaya. Itu doa cahaya. Kita biasa sebut doa menuju ke masjid kalau tak salah. Doa tu sangat baik untuk diamalkan. Jadi sebelum kita masuk pelajaran untuk malam ini, sama-sama kita imbas sikit penjelasan daripada kitab Mishkatul Anwar, slot khas yang kita buat dalam kuliah yang lepas. Kita berhenti sekejap kitab Ihya dalam kuliah yang lepas tu untuk kita sentuh kitab Mishkat. Jadi antara yang kita sentuh, yang pertama, antara Allah dengan kita ada hijab. Hijab ni bolehlah kita katakan sebagai tabir, ataupun tirai, ataupun dinding. Sekiranya tak ada hijab, kita dah dapat menyaksikan Allah secara langsung lah sekarang. Ada hijab. Ada hijab yang kita boleh nampak dengan mata di kepala, dan ada hijab yang kita tak boleh nampak. Tapi kedua-duanya menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Antara hijab yang boleh dinampak ialah alam ni, seluruh alam ini adalah hijab antara kita dengan Allah. Apa yang kita boleh nampak dengan mata, itu semua adalah hijab. Jasad kita sendiri pun adalah hijab, sebab jasad kita ni gelap. Kita asal-asal masa alam roh dulu, Tuhan dah tanya, adakah aku ini Rabb kamu? Kita jawab, bahkan ni maksudnya dah tentu, dah kenal lah masa tu. Bila dihantar ke dalam jasad ni, kita jadi tak ingat. Tak ingat, kita baru daripada kecil tu baru nak bina balik, nak kenal balik Allah. Asal-asal alam roh dah kenal lah. Bila masuk yang berjasad ni tak ingat.
Daripada kecil jadi 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun, kita makin nak kembali. Asalnya kita daripada Allah kita kenal, dihantar kita ke sini. Usia kita di dunia ni adalah perjalanan kembali kepada dia. Kita makin nak kenal. Kita ingat-ingat balik masa umur 7 tahun dulu tak kenal pun. Pasal Allah ni tak makrifah pun. Bila kita umur dah 30 tahun dia makin meningkat, makin kenal. Maksud dia kita makin nak kembali. Kita selak balik tirai-tirai, hijab-hijab tu. Umur 40, 50, 60 makin lama makin cerah. Tu hebatnya hati kita. Kata orang, bila umur kita meningkat, anggota badan kita semakin lemah. Tapi bila umur meningkat, kita punya kerohanian dia semakin terang. Fikiran kita semakin matang, semakin stabil, semakin pandang jauh. Makin tua dia makin pandang jauh. Tapi kalau badan makin tua makin lemah, makin lemah, makin lemah. Yang boleh pandang jauh, fikiran stabil, marah pun kurang. Yang tu maksud dia kita dah nak kembali. Asal-asal kita kenal, hantar ke dalam jasad kita yang gelap ni, kita tak kenal, kita belajar nak kenal balik. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Makin nak kembali kepada dia. Jadi ada hijab yang kita boleh nampak dengan mata, ada hijab yang kita tak boleh nampak. Apa maksud terhijab ni? Yang kata kita ni terhijab daripada Allah. Terhijab ni maksud dia jauh lah. Ringkas cakap jauh. Tetapi kita kena ingat, walaupun kita kata jauh daripada Allah, bukan bermaksud Allah dia ada jarak dengan kita. Kerana zat Allah tidak terpengaruh dengan jarak. Sebelum alam ni diciptakan, jarak pun belum diciptakan, zat dia dah ada dah. Apabila alam diciptakan, zat dia tidak berubah, qadim. Jadi dia tak terpengaruh dengan jarak. Jadi jauh ni bukan melibatkan jarak. Bila kata terhijab, kita jauh daripada Allah. Lagi banyak hijab, lagi jauh. Siapa yang nipis hijab dia, dia dekat dengan Allah. Okay, siapa yang menipiskan hijab, maksud dia semakin lama dia semakin dekat dengan Allah. Bagaimana pula hijab-hijab antara kita dengan Allah yang tak boleh dinampak dengan mata kepala? Antaranya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak yang ada pada diri kita, yang tu pun hijab antara kita dengan Allah. Lagi banyak sifat-sifat tu, lagi kuat, lagi jauh kita dengan Allah. Contohnya sifat cepat marah, sensitif sangat, tidak sabar, tidak zuhud. Tu sifat-sifat mazmumah semua tu, itu hijab. Satu lagi hijab yang tak boleh dinampak ialah syaitan. Kita tak nampak kan, itu pun hijab. Jadi hijab antara kita dengan Allah ni ada dua jenis. Satu yang kita boleh nampak, satu yang kita tak boleh nampak. Kedua-duanya adalah hijab. Yang ni yang kita nak selak, satu selak, kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua, setebal manakah atau sebanyak manakah hijab itu? Yang ni kita tak tahu. Cuma dalam hadis yang kuat dia kata hijab tu ada. Dalam hadis yang tak berapa kuat ada disebut 70,000 hijab. Antara kita dengan Allah ada 70,000 hijab. Hijab-hijab ini, kalau orang tu dia tak baik, dia duduk hak yang 70,000, 60,000, 50,000. Di depan dia ada 40,000, 30,000 lagi hijab dia nak kena singkap. Kalau orang tu jenis orang soleh, agama Islam, soleh, beriman, dia mungkin hijab yang ribu-ribu, 1,000, 2,000, ataupun mungkin yang ratus-ratus. Dia makin nipis dah hijab-hijab tu tadi. Jadi disebut 70,000 hijab. Itu pun sebahagian ulama dia bahaskan. Katanya 70,000 hijab tu tidak semestinya bermaksud 70,000. Tapi Allah nak tunjukkan sangat banyak, sangat tebal. Kata sebahagian ulama. Jadi setebal mana sebenarnya tak sampai kepada fikiran kita nak faham. Apa terjadi kalau hijab-hijab ni tak ada? Sekiranya hijab-hijab ni tak ada, alam makhluk ni pun tak ada, hancur lebur. Dengan kita-kita sekali pun tak ada. Sebab tu kena ada hijab. Salah satu hijab dia termasuklah arash. Arash ni pembatas di antara alam makhluk dengan zat Allah. Pembatas. Kalau tak ada arash tu, hancur lebur lah kita. Macam kisah Nabi Musa, dia nak melihat Allah secara terus. Kira nak buang lah hijab-hijab tu. Hancur lebur gunung tu. Tak sempat dia tengok pun, pengsan dia.
Apa jadi kalau hijab ni sangat nipis? Kita usaha, hijab antara kita dengan Allah jadi nipis. Bila kata nipis ni, orang tu akan jadi soleh, akan jadi seorang yang bermakrifah, dia kenal Allah, akan jadi seorang yang bermahabbah, dia cinta akan Allah. Bukan setakat kenal, dia cinta. Atas lagi, dia jadi satu orang yang rindu akan Allah. Biasanya kita ni peringkat bawah tu, kita tahu akan Allah, tak kenal, tak makrifah. Kita belajar, naik satu tingkatan lagi, kita makrifah, kita kenal pula Allah. Kita usaha lagi, naik satu tingkatan lagi, bukan setakat makrifah, bukan setakat mengenal, kita mahabbah, mencintai Allah. Belajar lagi, bukan setakat mahabbah, kita merindui Allah. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Semua itu dalam pelajaran tasawuf. 3. Umumnya, lain orang, lainlah ketebalan hijab antara dia dengan Allah mengikut maqam masing-masing. Jadi antara kita ni, yang 70,000 hijab tadi, mungkinlah seorang duduk hijab yang ke-300, seorang hijab yang ke-20, seorang hijab yang ke-2212, dia lain-lain. 4. Di dunia ini, kita hendaklah berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah sedekat-dekatnya. Walaupun Allah tak terpengaruh dengan jarak, bukan maksud Allah jauh. Maksudnya, mendekatkan Allah ni maksud dia menipiskan hijab itu senipis-nipis yang mungkin yang kita dapat. Dengan cara menyela ataupun menyingkap hijab-hijab, tabir-tabir, dinding-dinding tu tadi mengikut kemampuan kita. Kenapa kita mesti berusaha? Kerana kita ni akan dibalas di akhirat nanti mengikut apa yang kita usaha dan apa yang kita capai di dunia. Kalau kita capai grade A, akhirat esok grade A lah dibalas. Kita capai grade C, akhirat esok grade C dibalas. Kita capai grade E, akhirat esok grade E dibalas. Dia macam tu. Jadi dalam 70,000 hijab ni, kita berhenti di mana sebelum kita mati tu? Kalau kita duduk di hijab yang ke-300, di akhirat esok hijab yang ke-300 ya? Antara kita dengan Allah tu. Dia macam tu. Buktinya, apa yang kata? Bukti mengatakan apa yang kita usaha dan capai di dunia, di akhirat esok dibalas macam tu lah. Bukti yang mudah, siapa yang di dunia ni melampau dia punya jahat, akhirat esok duduk dalam neraka. Ada yang kekal, ada yang sangat lama. Siapa yang di dunia ni tak ada lah melampau sangat, tapi jahat juga, masuk neraka sekejap sebelum masuk ke dalam syurga. Ada yang kurang sikit daripada tu, dia tak masuk neraka, tapi nak masuk syurga tu lambat. Proses dia lambat. Ada yang di dunia ni dia baik, dia dapat masuk syurga, dapat syurga yang rendah. Ada orang yang sangat baik, dapat masuk syurga, syurga yang tinggi. Kita tengok apa yang orang tu capai di dunia, akhirat esok dibalas dengan mengikut apa yang dia capai. Dia macam tu. Dia tak terjadi satu orang yang sangat jahat, akhirat esok tiba-tiba syurga tinggi. Tak, dia dibalas mengikut apa yang dia capai. Jadi kalau kita di dunia ini kita capai hijab yang nipis-nipis, akhirat esok kenikmatan yang kita dapat sangat tinggi. Macam itulah. Kita dibalas mengikut apa yang kita usaha dan apa yang kita capai di dunia ini. Jadi kedudukan kita di dunia ini sangat berkait rapat dengan kedudukan kita di akhirat nanti. Kita ambil satu contoh. Contoh ni sekadar contoh umum, bukanlah tepat. Contoh ni kita ambil supaya nak mudah faham. Alam dunia dengan alam akhirat. Kita tamsilkan dengan alam belajar dengan alam bekerja. Alam belajar ni alam bersusah-susah. Alam bekerja tu alam nak menuai hasil daripada kesusahan kita masa kita belajar tu. Kalau masa alam belajar, kita belajar setakat SPM, kita masuk ke alam kerja, kita minta kerja dengan kerajaan, kita akan dibayar dengan gaji SPM. Umum macam tu. Alam kerja, alam sekolah, alam kerja. Alam belajar dulu dia belajar sampai SPM, bila dia masuk alam kerja, gaji dia SPM. Orang yang di alam sekolah, alam belajar, dia setakat PT3, SRP, LCE.
bila dia masuk ke alam pekerjaan, dia akan dibayar kenikmatan sepadan dengan gaji tingkatan 3 tu. Orang yang belajar sampai ada master, bila dia masuk ke alam pekerjaan, dia akan dibayar dengan apa yang dia dapat masa zaman belajar. Dia bayar gaji master. Contoh macam tu. Jadi kita di dunia dengan akhirat ni, apa yang kita capai di dunia ni dibalas macam tu di akhirat esok. Jadi dia bagi tahu ada 70,000 hijab. Kita sekarang kita pun tak tahu kita di hijab yang mana. Tapi bila kata orang Islam ni, hijab yang depan-depan lah. Cuma berbeza je. Kalau boleh kita nak singkap sebanyak mungkin hijab, supaya di akhirat nanti dibalas dengan mahram yang itu. Jadi kita wajib berusaha, sekalipun kedudukan kita di akhirat nanti sebenarnya adalah mengikut ketentuan Tuhan. Allah dah tentukan dah pada azali lagi, sebelum diciptakan mana-mana makhluk lagi. Kita ni syurga ke neraka ke, duduk hijab yang mana, nikmat yang mana, dah ditentukan dah pada azali lagi. Jadi sebenarnya tuan-tuan, yang Allah panjangkan umur kita sampailah ke hari ini, salah satu sebabnya dia nak bagi kita peluang supaya kita dapat tingkatkan mahram-mahram kita, supaya kita dapat singkap lebih banyak hijab-hijab, supaya kita lebih dekat dengan dia. Kalau dia matikan kita 10 tahun yang lepas, setara tu lah kita dibalas esok di akhirat. Mungkin 10 tahun yang lepas kita belum kenal Allah, kita setakat tahu Allah saja. Mungkin 10 tahun lepas kita belum makrifah, belum kenal. Mungkin 10 tahun yang lepas kita belum sampai mahabbah, belum sampai peringkat cinta akan Allah, setakat makrifah saja. Ni Allah panjangkan umur, dia bagi peluang. Dia bagi peluang sebenarnya untuk kita lebih banyak menyingkap hijab demi hijab. Ada orang kata ahli-ahli sufi ni, mereka ni tak menolak kematian, tak benci kematian. Sebahagiannya memang suka mati. Tapi kenapa dalam doa-doa mereka minta dipanjangkan umur? Kata ahli sufi tak takut mati, memang nak mati, tapi dalam doa minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Nampak macam berlawanan. Sebenarnya tak berlawanan. Mereka memang nakkan kematian, tapi diminta dipanjangkan umur tu supaya mereka boleh singkap lebih banyak tabir, supaya mereka boleh naik lebih banyak mahram. Tu panjang umur. Bila berhadapan dengan Allah nanti, mereka akan duduk pada mahram yang tu. Bukan maksudnya mereka ni takut akan kematian. Satu lagi pemahaman kita, yang kita duk faham biasanya lah, siapa-siapa yang amal dia banyak, di akhirat esok dia akan lebih nikmat, lebih berjaya, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita dibalas di akhirat bukan dengan amal-amal yang banyak tu, tapi dengan mahram kita. Kita duduk mahram yang mana, walaupun amal tak banyak. Sejauh mana kita makrifah akan Allah, sejauh mana kita mahabbah cinta akan Allah. Dalam 70,000 hijab tadi kita duduk di mana? Kalau kita duduk hijab yang nombor 3, akhirat esok nombor 3 lah, walaupun amal tak banyak. Ada orang amal dia sangat banyak, tapi dia duduk hijab yang ke 1000. Akhirat esok dibalas dengan hijab ke 1000. Dia bukan kerana amal tu. Sebab tu kita biasa dengar tok-tok guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah cakap, kita dimasukkan ke syurga bukan kerana amal kita, tetapi kerana rahmat Allah. Bukan kerana amal yang banyak. Yang kita duk usaha amal banyak. Kalau aku amal banyak, akhirat esok lagi banyak nikmat. Ada. Siapa yang makam tadi tu, kalau makam dia tu tinggi, akhirat esok nikmat banyak, walaupun amal dia tak berapa banyak. Kita ambil contoh yang mudah lah, satu tamsilan untuk memudahkan faham. Ada satu orang raja di sebuah kerajaan, dia hantar 2 orang panglima pergi menakluk negara-negara lain. Panglima-panglima bawah, bukan panglima-panglima tinggi tak. Bukan Laksmana ke Temenggung ke, bukan, yang bawah-bawah. Jadi panglima yang nombor 1, dia serang 3 buah negeri. Dengan 30,000 orang askar dia serang 3 buah negeri, dapat 3-3. Panglima yang nombor 2, dia serang sebuah negeri je. Dengan 30,000 tentera juga, dapat 1 negeri. Jadi panglima yang pertama, dia bawa kejayaan, saya berjaya menakluk 3 negeri. Panglima yang kedua, saya berjaya menakluk 1 negeri.
Tiba-tiba Laksmana mati. Raja bincang dengan kabinet dia nak lantik satu orang Laksmana baru. Jadi siapakah yang dicalonkan? Orang calonkan antaranya Panglima nombor 1. Kenapa dia dicalonkan? Sebab amal dia banyak. Dia berjaya menakluk 3 negeri. Jadi yang kedua siapa pula? Yang kedua Panglima nombor 2. Kenapa dia dicalonkan? Sebab dia berjaya menakluk 1 negeri. Raja pun kata, okey, panggil dua-dua orang datang. Bila panggil dua-dua orang datang, Panglima yang pertama ni, raja pun tak berapa nak kenal dia. Dia pun tak berapa rapat dengan raja, tak berapa kenal pun. Tak berapa makrifah pun. Raja pun tak berapa kasih kat dia. Dia pun tak berapa kasih kat raja. Tapi Panglima yang kedua, raja memang kenal. Kawan sepermainan masa kecil ke contohnya, memang kenal. Dan dia pun memang kenal raja banyak. Dia pun sayang raja, raja pun sayang dia. Jadi masa buat keputusan tadi, raja kata, okey, aku pilih Laksmana yang baru, beta pilih Laksmana yang baru, hak nombor 2. Sebab kasih sayang tadi, mahram dia. Yang Panglima yang takluk 1 negeri tadi, dia sebenarnya dekat dengan raja. Jadi raja pilih dia jadi Laksmana. Kalau ikutkan jasa, ikutkan amal, Panglima nombor 1 lah. Dia takluk 3 negeri. Tapi sebab jauh, ada hijab jauh. Tak berapa mesra. Raja pun jarang-jarang nak sembang dengan dia. Dia pun jarang-jarang nak sembang dengan raja. Dengan Panglima nombor 1, nombor 2 tadi, rajin bersembang, saling mengenal, saling mengasihi. Jadi dia pilih hak ni. Sebab hijab antara dia dengan Panglima yang kedua nipis. Hijab antara dia dengan Panglima nombor 1 tebal. Walaupun Panglima nombor 1 lebih banyak amal, lebih banyak jasa. Jadi kita dengan Allah pun macam tu. Siapa yang lebih makrifah, lebih mahabbah dia, di akhirat lebih tinggi nikmat yang dia akan dapat. Walaupun dia punya amal-amal kurang daripada orang yang di bawah dia. Imam Al-Ghazali, dia memecahkan hijab-hijab yang 70,000 tu tadi dalam 3 kelompok yang besar. Bahagian itu kita tak ulang balik lah. Kalau kita ulang akan jadi panjang. Jadi sekadar itu kita punya imbas kembali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak masuklah perkongsian untuk malam ini. Untuk malam ini kita tinggalkan kitab Mishkatul Anwar. Walaupun sebenarnya isi kandungan pelajarannya akan berkait dengan isi kandungan kitab Tauhid ni. Kita sambung balik kitab Ihya Ulumuddin, bahagian kitab Tauhid. Mula-mula tentang khiblat. Khiblat ni ada beberapa khiblat. Biasa kita sebut khiblat satu lah, iaitu Baitullah di Makkah sana. Yang pertama, khiblat pergerakan tubuh badan dalam ibadah solat dan ibadah haji ialah ke Kaabah. Itulah khiblat dah. Tapi itu bukan bermaksud zat Allah berada di dalam Kaabah. Bukan bermaksud zat Allah ada di sekitar Masjidil Haram. Kerana zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat, dengan lokasi, dengan sempadan. Sebelum ada tempat, sebelum ada Kaabah, sebelum ada Masjidil Haram, sebelum ada ruang, sebelum ada arah, Allah dah ada dah. Dan dia tidak berubah. Selepas dia menciptakan ruang, tempat, arah semua, zat dia macam tu juga, qadim. Jadi Allah tak terpengaruh dengan Kaabah tu tadi. Jangan kita i'tiqadkan zat Allah ada duduk dalam Kaabah tu. Ada. Itu sekadar khiblat. Jadi dalam semayang ni kita duduk jaga dada kita supaya jangan terpusing kan. Kita jaga sungguh-sungguh. Sebab khiblat dia ke Kaabah. Walaupun kita tak nampak Kaabah tu, nun jauh di sana. Yang kedua, masa kita berdoa, khiblat doa ke mana? Ialah ke atas. Kita tak berdoa ke Kaabah tu kan. Kita tadah tangan sebagai memuliakan Allah. Bukan maksud Allah duduk di atas. Khiblat hati dalam sembahyang. Hati kita pun ada khiblat. Anggota yang zahir ada khiblat dia, anggota yang batin pun ada khiblat dia. Khiblat hati ialah Allah. Daripada start takbir sampai bagi salam tu sepatutnya 100% ingat akan Allah. Tapi kita tak sampai ke situ. Mungkin 20%, mungkin 30%. Dari semasa ke semasa kita nak menuju ke situ. Makin naik kan. Jadi khiblat anggota zahir arah Kaabah. Qiblat hati ialah Allah. Tapi hati kita ni selalu terpaling. Lepas-lepas kita angkat takbir saja,
Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun masa Allahu Akbar tu kita bukan main ingat lagi sahaja aku sembahyang semua. Bila bar letak tangan saja kita mula ingat rumah kerjaya kita satgi nak buat apa semua kan. Kita ingat macam tu. Maksudnya kiblat hati kita dah berubah lah. Jadi dalam pelajaran tasawuf ni dia nak tarbiyah kita supaya kiblat hati tu lepas-lepas letak Allahu Akbar tu sampai ke bagi salam tak berubah. Nak menuju ke situ lah. Bukan senang tu. Dalam doa iftitah kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Menghadap ke mana? Menghadap ke Kaabah. Wajah. Jadi wajah ni dua jenis juga. Wajah yang zahir, wajah ni lah anggota badan kita, bukan wajah muka. Anggota zat kita ni. Zat kita ni ada wajah dia. Wajah dia menghala ke Kaabah lah. Kita tak bagi berpaling dada kita kan daripada arah Kaabah tu. Satu lagi wajah anggota zahir, iaitu hati. Bukan daging hati, hati tu. Iaitu diri kita yang asal. Start daripada sembahyang tu sampai ke habis, wajah yang tu tak berpaling daripada Allah. Kita sebut aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Tapi lepas-lepas masa kita baca tu pun kita ingat benda lain dah. Kan? Kita sebut hati kita tak berpaling ke lain dah, menghadap Allah saja. Tapi masa kita baca wajah tu pun hati kita dah ingat ke lain dah. Okay. Mengapa? Mengapa kita tak boleh kata zat Allah duduk dalam Kaabah? Zat Allah duduk dalam hati kita, dalam daging hati. Zat Allah duduk di atas. Kenapa tak boleh kata macam tu? Kenapa tak boleh i'tiqad macam tu? Kerana zat Allah ni sudah sedia ada sejak azali. Dia bersifat khadim. Sebelum ada mana-mana makhluk, zat Allah dah ada dah. Sebelum adanya Kaabah, sebelum adanya langit, sebelum adanya atas bawah, sebelum adanya organ-organ dalaman manusia, dan sebelum ada seluruh alam semesta, Allah dah siap-siap sedia ada. Bahkan dialah yang menjadikan semua tu. Dan dia bagi tahu dia tidak berubah. Zat dia tak berubah. Sebelum dia menjadikan tempat dan ruang, dia tak terpengaruh dengan tempat dan ruang. Selepas dia menjadikan tempat dan ruang, dia tetap tak terpengaruh dengan tempat dan ruang. Jadi kita tak boleh beriktikad Allah ada di atas bumbung, Allah ada di sebalik bukit, zat Allah berada di belakang surau. Ada. Sebab dia tak terpengaruh dengan tempat. Apa sahaja yang terpengaruh dengan tempat adalah makhluk. Suatu hari kita balik daripada surau jalan kaki, tiba-tiba nampak di langit, penuh langit, bukan main cantik, bukan main besar lagi. Tiba-tiba dia mengaku, akulah Allah. Allah ke bukan? Bukanlah tu. Sebab apa? Sebab dia ada rupa, ada arah, ada tempat, ada warna, ada sempadan, ada tepi, ada posisi. Bukan Allah lah tu. Itu semua makhluk, tapi dia mengaku Allah kan? Bukan. Waktu kita nak mati pun, tengah-tengah nazak tu tiba-tiba datang dengan cantiknya apa kan? Dari sebelah kanan kita datang, kata akulah Allah. Allah ke bukan? Kita belajar dah, Allah tak terpengaruh dengan arah. Dia main kat sebelah kanan, bukan arah. Allah tak terpengaruh dengan posisi. Mana boleh duduk kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dalam, luar, dah. Dia main rupa macam tu, kita boleh saring dah. Ini bukan, ini menyamar. Sebab tu bila Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nampak di sebalik awan tu cantik, cahaya kan, cahaya, dia tengok-tengok cahaya tu, dia tahu dah. Lepas tu cahaya tu bercakap pula dengan dia, akulah Tuhanmu, mulai hari ini sebab kamu dah capai makam-makam yang tinggi, segala kewajipan ke atas kamu dibatalkan. Maksud dia nak buat apa pun boleh, tak payah ikut syariat dah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani dia ada ilmu ni. Awal-awal dia tengok, dia tahu dah ni bukan Allah ni. Kan Allah mana pula ada bercahaya? Bila bercahaya tu makhluk. Allah mana ada di sebalik awan? Bila di sebalik tu makhluk bertempat. Allah mana boleh ada di sana, di atas? Makhluk. Bila kita ada ilmu ni, kita boleh saring dalam satu saat saja, insya-Allah. Dia mai depan kita, melompat macam mana pun kita tahu ini bukan ni. Dia kata aku Allah, bukan. Kenapa aku bukan Allah? Kamu ada arah.
Ada arah bukan Allah. Kamu ada bentuk, ada sempadan, ada tepi. Macam gelas kan, ada tepi. Tepi ni makhluk. Allah dia mana ada tepi? Kan? Allah Maha Besar, dia mana ada tepi? Apa saja yang ada tepi ni bukan Allah. Apa sahaja ada warna bukan Allah. Apa sahaja ada rupa bukan Allah. Kita boleh saring. Dia main macam mana pun insya-Allah. Satu saat kita boleh saring. Tapi kalau kita tak belajar, ilmu membeza. Yang mana makhluk, yang mana khalik, yang mana qadim, yang mana baharu. Kita tak belajar ilmu ni, kita susah nak saring. Kita kena fikir dulu. Dia ni Allah ke bukan? Tiba-tiba seluas langit dia datang. Akulah Allah, kita fikir Allah ke bukan? Nak kena fikir. Kita masih ragu-ragu. Bila kita ada ilmu ni, satu saat kita saring. Allah ada arah. Ada arah bukan Allah. Sebab zat Allah, sebelum wujudnya arah, dia dah ada arah. Kita boleh saring sekejap saja. Setelah Allah menjadikan semua itu, dia tetap tidak berubah. Zat dia macam tu lah. Sebagaimana dia pada azali, sebegitulah dia hari ini dan sampai bila-bila pun. Sikit pun tak berubah. Apa saja yang berubah adalah makhluk. Dulu kecil, sekarang besar, makhluk. Dulu duduk sebelah kanan, sekarang duduk sebelah kiri, makhluk. Dulu muda, sekarang tua, makhluk. Allah dia tak terpengaruh dengan perubahan langsung. Sebab dia sempurna. Kalau kita nak kata dulu Allah memang kuat, tapi sekarang dia lagi kuat, itu pun salah. Seolah-olah menunjukkan dulu Allah lemah. Allah dia sentiasa kuat, sempurna kekuatan dia. Dia mana boleh lebih kuat? Pada azali dulu kekuatan dia macam tu, sempurna. Sekarang pun macam tu, sempurna. Akan datang pun macam tu juga, sempurna. Dia tak boleh jadi lebih kuat. Atau kita kata Allah sekarang dia lebih bijak, itu pun tak boleh. Sebab dia sempurna bijak dia sejak azali. Surah Al-Hadid ayat 3. Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, sesungguhnya Allah itu esa. Satulah. Tunggal lah kata sebahagian orang, esa. Qadim tiada berpermulaan. Sebelum adanya masa, sebelum terciptanya detik saat yang pertama, Allah dah ada dah. Kerana masa itu sendiri adalah makhluk. Masa itu makhluk. Allah dia tak terpengaruh dengan masa. Sebelum dia jadikan makhluk, masa pun belum ada lagi. Apa sahaja yang terpengaruh dengan masa adalah makhluk. Qadim tiada berpermulaan, kita ni ada permulaan. Allah dia tak ada permulaan. Sebab dia yang awal, siap-siap dah ada dah dia tu, zat dia tu. Alam semesta ada permulaan. Langit ada permulaan. Ruang, atas, bawah, kiri, kanan, semua ada permulaan. Azali tiada berpendahuluan, berkekalan wujudnya. Ada satu kalimah zikir. Kalimah zikir ni sangat masyhur, sangat terkenal, sangat popular. Tapi jarang-jarang kita dengar orang nak jadikan amalan utama. Biasa la ilaha illallah, subhanallah, Allah, 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 ya Allah dan lain-lain. Tapi ada satu kalimah zikir sangat popular, tapi jarang kita dengar orang nak amal. Apa dia? Kalimah ahad. Kenapa kita kata sangat masyhur? Semua orang tahu cerita Bilal. Kan, Bilal bin Rabah, dia kena siksa oleh tuan dia. Lepas kena sebat, kena balun semua, dia letak di padang pasir, letak batu berat. Apa dia sebut? Dia tak sebut Allah, Allah, Allah. Dia tak sebut Allahu Akbar. Dia tak sebut la ilaha illallah. Dia sebut ahad, ahad, ahad. Dia apa istimewanya ahad ni? Dalam kitab Ihya ni rupanya Imam Ghazali ada cerita. Bahagian kitab cinta. Lepas kitab tauhid kita masuk kitab cinta. Dalam kitab cinta tu kata Imam Ghazali, 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada dalam tu. Hadis tu pun kita selalu dengar. 1/3, maksud dia 33.33333% daripada isi kandungan Al-Quran tu ada dalam surah Al-Ikhlas. Sebab tu siapa baca 3 kali menyamai baca satu Quran. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, lebih kurang lah yang saya ingat, isi kandungan surah Al-Ikhlas tu semuanya ada dalam ayat yang pertama.
Qul huwallahu ahad. Maksud dia 1/3 Quran ada dalam ayat yang pertama. Dan semua itu dia ada dalam ahad tu. Qul huwallahu ahad. Dalam ahad tu. 1/3 Quran ada dalam ahad tu. Dan ahad tu adalah isi bagi kalimah la ilaha illallah. Punya hebatnya. Patutlah bila dia sebut ahad, ahad, ahad. Dan dia tak sebut yang lain. Hebat. Ni satu zikir yang sangat hebat, sangat masyhur, tapi jarang-jarang kita amal. Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang kita sebut tadi. Allah itu esa, ahad. 1/3 isi kandungan Quran ada dalam tu. Ar-Rahman ayat 27 maksudnya. Dan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi zat Allah ni dia tak boleh berubah. Dulu lemah sekarang kuat tak? Dulu kuat sekarang bertambah kuat tak juga? Dia macam tu lah. Sikit pun tak berubah. Yang berubah adalah makhluk. Jadi kita tak boleh kata, tak boleh beriktikad dulu Allah tak bertempat. Sekarang Allah bertempat. Dia duduk di balik awan. Dia duduk di dekat planet mana-mana. Dia duduk lapisan-lapisan langit yang mana. Yang tu semua tempat. Zat Allah tak terpengaruh dengan tu. Tu kena hati-hati. Seluruh makhluk, termasuklah Kaabah, langit, atas, bawah, organ-organ dalaman manusia, tidak esa, tidak qadim, semua ada permulaan, tidak wujud sejak azali dan berubah-ubah. Surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, yang sekufu dengannya, yang setara dengannya. Tak sama langsung. Kita ada tepi, Allah tak ada tepi. Kita berwarna, Allah tak berwarna. Kita bertempat, saya duduk sini, tuan-tuan duduk sana, ada duduk sana. Allah tak bertempat. Kita mengambil ruang. Kalau saya pindah ke sini, saya ambil ruang sini. Mengambil ruang. Allah tak mengambil ruang. Sebab tu bila dia datang, makhluk-makhluk yang menyamar ni, dia datang dalam rupa macam mana pun dia mengaku Allah, kita boleh saring. Tengok, mengambil ruang tak? Mengambil ruang bukan. Ada warna bukan. Ada pula rupa. Dah tentu bukan. Kita boleh saring. Mengapa? Kerana apa sahaja yang mengalami perubahan, yang terpengaruh dengan perubahan, itu adalah makhluk, itu adalah baharu. Sedangkan Allah, dia baqa, dia kekal, sikit pun tak berubah. Maha suci Allah daripada mengalami sebarang perubahan. Ini subhanallah. Apabila kita berzikir subhanallah, kita tahu maksud dia maha suci Allah. Maha suci apa tu? Maha suci daripada apa? Biasanya kita sebut Allah ni dia maha suci daripada bersifat dengan yang hina-hina, yang lemah-lemah, yang rendah-rendah. Contoh, maha suci Allah daripada zalim. Maha suci Allah daripada menipu. Maha suci Allah daripada mencuri. Kan? Maha suci Allah daripada berbau busuk. Maha suci Allah daripada yang tak elok-tak elok lah. Jadi kita kata maha suci Allah daripada yang tak elok-tak elok. Sebenarnya maha suci Allah ni termasuklah daripada yang elok-elok pun. Contoh, bunga cantik. Maha suci Allah daripada cantik macam bunga tu. Kalau kita kata Allah cantik macam bunga ni lah, salah. Maha suci Allah, dia tak terkenal langsung. Kita tengok gunung kuat, Allah kuat macam gunung tu lah. Maha suci Allah, tak boleh nak sama dengan gunung tu. Jadi maha suci Allah kita duk sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada seluruh makhluk ni, baik elok ke, baik tak elok pun. Maha suci, dia tak terkenal langsung. Jadi maha suci Allah daripada mengalami sebarang perubahan. Apa sahaja yang pernah mengalami perubahan walaupun sikit adalah makhluk. Kita tengok dia main, masa kita nak mati dah, contoh nak main, sat dia duduk belah kanan, sat duduk belah kiri. Berubah tak? Berubah. Bila berubah bukan Allah. Walau dia mengaku, walau dia tak mengaku, bukan lah tu. Semua itu memerlukan Allah untuk wujud. Warna perlukan Allah, sebab Allah ciptakan dia. Langit perlukan Allah kerana Allah ciptakan dia. Tempat dan ruang perlukan Allah kerana Allah yang menjadikan dia. Sedangkan Allah, dia tak perlukan siapa-siapa, tak perlukan apa-apa.
Sempurna. Surah Al-Ikhlas lagi ayat 2, Allahus Samad, dia ni tempat berhajat, tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk ni bergantung kepada dia, sedangkan dia tak bergantung kepada apa-apa pun. Mana-mana makhluk pun dia tidak bergantung kerana dia sempurna. Jadi kita berfikirlah, sebelum Allah ada tak sesuatu yang dah ada selain daripada Allah? Allah ni azali, pada azali dia qadim. Sebelum dia ada tak sesuatu? Tak ada. Sebab dia yang paling awal. Dia qadim. Ada tak sesuatu yang mendahului Allah? Tak ada. Ada tak sesuatu yang lebih awal daripada Allah? Tak ada juga. Ada tak yang dia wujud sama-sama dengan Allah? Tak ada juga. Ada tak sesuatu yang Allah tak buat? Semua Allah buat. Ada tak sesuatu yang dia jadi dengan sendiri? Tak ada. Semuanya bergantung dengan Allah. Tu yang kata tadi, Allah ni As-Samad, tempat berhajat, tempat bergantung segala sesuatu. Okay, daripada tulisannya ini, ni sebenarnya saya jawab satu orang dalam internet, lupa nak edit bahagian ni. Dia kata Allah ni bertempat. Kalau tak ada bertempat, macam mana Allah nak ada? Dia kata Allah bertempat. Saya jawab. Jadi jawapan tu pindah mai sini. Lupa nak padam hak atas tu. Jadi dalam tulisan orang tu tadi, dia kata Allah ni bertempat. Zat Allah bertempat. Saya tanya pada dia, antara tempat dengan Allah mana dulu ada? Dia tak boleh jawab. Dia kata tak mau jawab soalan ni. Dia kata ini soalan ahli falsafah. Dia tak boleh jawab. Sebab dia tahu kalau dia jawab soalan tu, pegangan dia salah. Antara Allah dengan tempat mana dulu ada? Allah dah ada dulu. Sebab tempat ni makhluk. Sebelum Allah ciptakan tempat tu mana wujud lagi. Jadi zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Dan selepas Allah menciptakan makhluk, menciptakan tempat, zat Allah baqa, tak berubah sikit pun. Dia tak terpengaruh dengan tempat yang dia ciptakan tadi. Jadi sebelum Allah ciptakan alam semesta ni, sebelum meletusnya Big Bang, letusan awal yang pertama tu, tempat pun tak ada. Tempat belum ada, ruang belum ada, masa belum ada, tapi Allah dah ada dah. Okay. Ahli sains kata, apakah yang paling laju? Yang paling laju ialah cahaya. Benarkah cahaya paling laju? Sekarang ni orang makin duk jumpa, cahaya bukan paling laju, ada yang lebih laju. Apa yang lebih laju daripada cahaya? Jadi sebahagian ahli sains yang terkini kata, yang lebih laju daripada cahaya ialah alam ni sendiri. Bila dia meletup daripada titik halus tu, daripada tak ada, daripada titik halus Allah jadikan meletup, pum, dia kembang. Alam semesta ni kan kembang dengan sangat laju, mewujudkan alam semesta ni. Dalam tu lah segala langit, segala planet bumi kita pun dalam tu. Kembang dengan sangat laju. Cahaya pun dicipta masa tu. Tapi alam ni lebih laju daripada cahaya. Dia macam belon. Belon kita tiup dia lambat. Alam semesta ni sangat laju. Bukti dia, di hujung alam semesta cahaya belum sampai. Sampai hari ni ada tempat-tempat yang sangat gelap, cahaya belum sampai lagi. Maksud dia bila letusan awal Big Bang tu meletup, ruang pun bergerak, cahaya pun bergerak, tapi ruang dia lebih laju daripada cahaya. Cahaya tak boleh kejar lagi ruang tu. Dan dari satu sudut mungkin kegelapan lebih laju daripada cahaya. Sebab di hujung alam semesta dah gelap, cahaya belum sampai, walaupun cahaya sangat laju. 300,000 kilometer satu saat lebih kurang. Sangat laju, tapi hujung alam semesta cahaya tak sampai lagi. Ruang dah sampai dah, kegelapan dah sampai dah. Dan satu lagi, mungkin juga yang lebih laju daripada cahaya ialah malaikat pemikul arash. Arash ni kita kata tadi sempadan antara makhluk dengan zat Allah. Jadi salah satu wujud arash ni ialah bahagian paling luar tu. Segala syurga, segala langit, segala makhluk penghuni semua dalam tu lah. Arash ni lapisan paling luar. Dia ada malaikat yang pikul dia tu. Malaikat ni yang kembangkan tu. Jadi malaikat ni tentulah dia lebih laju sebab dia yang kembangkan alam semesta ni. Dia yang memikul arash kan. Dia kembangkan alam semesta ni. Jadi dia
paling lebih laju. Jadi sebelum ni ahli sains temui cahaya paling laju. Sekarang ni mereka pun mula nak ubah. Kegelapan lebih laju. Alam lebih laju, ruang lebih laju. Dan kalau ikut perspektif Islam, mungkin malaikat pemikul arasy tu lebih laju. Jadi dalam tulisan orang ni dia kata zat Allah bertempat. Zat Allah bertempat. Bila dia kata zat Allah bertempat, maksudnya Allah bersifat lemah. Kerana Allah perlukan tempat untuk dia berdiri, untuk dia wujud. Sedangkan yang perlukan tempat untuk wujud ialah makhluk. Allah dia tak perlukan tempat. Tempat perlukan dia. Tempat perlukan dia kerana dia as-samad. Dia tak perlukan tempat. Kalau tidak, tempat pula jadi as-samad. Jadi kalau orang tu beranggapan macam tu, Allah bertempat, maksudnya alam ini qadim. Sebab alam ni tempat. Bila kata Allah bertempat, alam ni qadim. Sejak azali lagi dah ada dah alam. Bila dia beriktikad macam itu, maksudnya orang itu selama ini dia menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Yang ni yang kita tak mahu. Kita sembah Allah yang esa, yang tak terpengaruh dengan tempat. Dia menyembah Allah yang terpengaruh dengan tempat. Maksud dia Allah pun dia sembah, tempat pun dia sembah sekali. Sedangkan tempat itu adalah makhluk. Maksudnya orang yang yakin macam ini, dia termasuk dalam golongan yang terhijab daripada Allah dengan hijab gelap. Hijab gelap bercampur terang. Dalam pelajaran yang sudah kita cerita, 70,000 hijab ni antara kita dengan Allah. Imam Ghazali pecahkan kepada 3. Yang paling jauh hijab dengan gelap. Yang tengah-tengah hijab campuran antara cahaya dengan gelap. Yang atas dah orang Islam dah, dalam cahaya dah, tapi masih terhijab dengan cahaya lagi. Yang orang yang macam ni tadi, dia hijab yang tengah-tengah tu. Okey, sikit lagi. Masa kita pun nak sampai dah. Jadi maksudnya orang ini dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk bergantung kepada tempat dan ruang. Allah pun bergantung dengan tempat dan ruang. Intiqad dia macam itu. Dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ini yang bahaya. Jadi pelajaran yang bawah tu tentang yadullah, tangan Allah tu, kita sambung dalam pelajaran yang akan datang lah, insya-Allah. Yang rasanya pelajaran perkongsian kita ini sekadar itu saja. Yang akhir sekali ada satu lagi tentang sempadan. Kita kata tadi Allah tidak terpengaruh dengan sempadan, kan? Makhluk semua terpengaruh dengan sempadan, dengan tepi, dengan garis tepi. Contohnya gelas lah, dah tentu dah ada garis tepi. Yang ni benda yang nampak. Macam mana benda yang tak nampak? Syurga ada sempadan tak? Syurga ada sempadan. Sekiranya syurga tak ada sempadan, syurga tu sampai ke sini dah sekarang. Tapi ada pembatasnya. Sebab tu syurga tak sampai sini. Kalau tidak, kita duduk dalam syurga. Neraka pun dia ada sempadan. Sekiranya neraka tak ada sempadan, neraka dah sampai sini, kita duduk dalam neraka. Tapi sebabkan neraka ada sempadan, dia makhluk. Makhluk mesti ada sempadan. Alam semesta tadi, semua duduk bawah arasy. Arasy tu pun sempadan. Macam mana dengan alam kita? Alam kita ada sempadan. Macam mana alam jin? Alam jin ada sempadan. Macam mana alam malakut, alam malaikat ada sempadan. Dah ada orang tanya, alam jin ni di mana? Biasa kita jawab, alam jin di kahyangan, atas awan, dalam gua, di laut, permukaan laut, di hutan, di danau-danau. Itu alam jin. Sebenarnya alam jin di sini pun alam jin juga, tapi dimensi yang berlainan. Sebab tu jin dia bebas. Sebab sini pun alam dia juga. Cuma kita tak masuk ke alam tu. Dimensi berlainan. Alam jin bukan sekadar di atas awan ke, di laut ke, di gua ke, sini pun alam jin. Begitu juga alam malaikat. Alam malaikat ni di mana? Alam malaikat no langit tinggi no. Alam malaikat sini pun alam malaikat dah. Tapi dimensi yang berbeza. Kita tak boleh belah masuk. Sebab tu malaikat-malaikat ada sini. Sebab alamnya. Cuma kita tak dapat melihat ke alam tu. Ke alam jin kita tak nampak, ke alam malaikat pun kita tak nampak. Jadi alam-alam tu ada di sini.
Dan alam-alam tu ada sempadan. Bila ada sempadan, kita tak dapat masuk ke alam tu. Alam jin pun kita tak masuk, alam malaikat pun kita tak masuk. Ada sempadan. Jadi ringkas cakap, bila kata makhluk ni semua ada sempadan, ada tepi. Allah saja yang tak ada sempadan, tak ada tepi. Jadi sekarang itu saja. Jika ada salah silap, saya mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah sambung dalam pelajaran yang akan datang.